Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada yang tertanya-tanya, apa yang berlaku ataupun apa keputusan yang akan diambil oleh Rafizi Ramli setelah keputusan pemilihan PKR baru-baru ini yang menunjukkan bahawa Rafizi Ramli telah kalah bagi jawatan nombor 2 PKR. Kemana ataupun apa hala tuju Rafizi Ramli selepas ini? Kemanakah beliau akan pergi ataupun apa yang Rafizi Ramli akan lakukan? Ini saudara-saudara satu keputusan padu Rafizi yang pasti menggemparkan pencabarnya bagi merebut jawatan nombor 2 PKR sebelum ini, yaitu Nurul Izzah, dan pasti mengejutkan ramai kepimpinan PKR. Saya tidak berniat untuk berputus asa, kata Rafizi. Meskipun gagal mempertahankan jawatan sebagai timbalan presiden, Rafizi tetap teguh dengan pendiriannya dan berikrar untuk terus berjuang demi Malaysia yang lebih baik. Saya tidak berniat untuk berputus asa dan lari dari cita-cita idealisme kita selama ini, yaitu Malaysia berhak mendapat sesuatu yang lebih baik. Cita-cita itulah yang saya telah menjerumuskan saya ke dalam aktivisme dan politik dahulu. Setiap satu masalah ada pelbagai penyelesaiannya. Setiap satu rintangan ada banyak jalan pintasnya. Rafizi yang dijangka meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkata dengan lebih banyak masa yang ada akan membolehkan dia meluangkan masa bersama rakyat biasa selepas ini. Ahli Parlimen Pandan yang telah bersama PKR hampir 3 dekad itu turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada para penyokongnya. Terima kasih atas ratusan mesej sokongan yang saya terima. Terima kasih juga kepada mereka yang mendoakan saya dan bersolat hajat. Saya sangat tersentuh apabila beberapa ahli muda parti menitiskan air mata semasa saya meninggalkan Dewan Kongres Nasional PKR sambil merayu agar saya tidak meninggalkan PKR walaupun dilayan sedemikian rupa, tambahnya. Kepada mereka yang kecewa, kita mesti reda dengan ketetapan dan hikmah di sebaliknya. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Rafizi yang merupakan penyandang jawatan nombor 2 baru-baru tewas kepada anak perempuan Anwar Ibrahim Nurul Izzah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, silakan beri komen ataupun pandangan Anda. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin ada beberapa menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan hari ini yang kita pernah dengar. Mereka ini digesa untuk letak jawatan. Ada pihak yang meminta mereka untuk dipecat, macam-macam lah. Daripada netizen, daripada mana-mana pihak. Mana-mana menteri yang tidak melakukan kerja dengan baik, sudah pasti ada gesaan terhadap mereka untuk letak jawatan. Walaupun baru-baru ini hangat tentang pemilihan timbalan presiden PKR, pemilihan PKR, ini satu lagi kejutan daripada Pakatan Harapan, kepada Pakatan Harapan. Kali ini menyebut nama menteri DAP. Persatuan Teo Beng Hok tuntut 5 menteri DAP letak jawatan. Maknanya 5 menteri DAP ataupun 5 menteri PH diarah untuk letak jawatan. Kenapa ada gesaan ini untuk mereka letak jawatan? Persatuan Teo Beng Hok untuk Kemajuan Demokrasi menggesa 5 menteri daripada DAP meletak jawatan sebagai tanda protes terhadap keputusan Jabatan Peguam Negara mengklasifikasikan kematian Beng Hok sebagai tiada tindakan lanjut ataupun NFA. Pengerusi persatuan itu, Eng Yap Hua, berkata, para menteri terbabit Anthony Lok, Gobind Singh Dio, Ngakor Ming, Sim Chi Kiong, dan Hanayo perlu mengambil tanggung jawab bagi pihak parti itu.
kerana gagal menunaikan janji untuk menegakkan keadilan untuk Beng Hok. Persatuan Teo Beng Hok untuk Kemajuan Demokrasi percaya bahawa pemimpin DAP tidak seharusnya berselindung di sebalik alasan tanggungjawab bersama kabinet tanpa mengambil sebarang tindakan. Politik adalah seni segala mungkin dan DAP boleh menggunakan kekuatannya sebagai parti terbesar dalam gabungan pemerintah untuk mendesak agensi penguatkuasaan agar membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan untuk Beng Hok, kata Eng dalam satu kenyataan. Lok yang kini merupakan Setiausaha Agung Parti bertanggung jawab menganjurkan majlis memperingati mendiang Beng Hok ketika memegang jawatan Ketua Pemuda. Adik perempuan Beng Hok, Teo Lee Lan, mengecam siasatan terbaru dengan menyatakan ia mengulang teori lama bahawa abangnya bunuh diri tanpa menyiasat kemungkinan dibunuh. Pada Khamis 22 Mei, dia berkata keputusan mengklasifikasikan kematian abangnya sebagai NFA tidak selaras dengan janji-janji yang pernah dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Masih lagi ramai yang bercakap tentang keputusan pemilihan PKR baru-baru ini. Setelah Rafizi Ramli dikalahkan oleh Nurul Izzah, apa yang berlaku kepada Anwar, kepada Nurul Izzah, kepada Rafizi? Adalah yang komen Rafizi keluar PKR, ikutlah mana-mana parti lain. Nah, saudara-saudara, adakah itu satu relevan untuk Rafizi lakukan? Adakah sekiranya Rafizi sudah kalah pemilihan timbalan Presiden PKR ataupun jawatan nombor 2 PKR? Parti mana yang Rafizi pilih? Tapi bagi saya, Rafizi tetap akan memilih PKR. Saudara-saudara, baru-baru ini saya telah terima satu komen yang panas berkata, terbaik Rafizi dipecat dari PKR. Parti lain menunggu terima Rafizi. Beliau boleh beri strategi dan formula untuk jatuhkan kerajaan PH tahun ini juga. Lawan tetap lawan. Mungkin cadangan saja ataupun hanya komen daripada penyokong Rafizi. Dinyatakan di sini. Beliau boleh beri strategi dan formula untuk jatuhkan kerajaan PH tahun ini. Mungkin sekiranya kita fikir secara relevan, secara logik, Rafizi adalah orang nombor 2 PKR sebelum ini. Mungkin saya boleh katakan antara yang rapat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, jadi mungkin tidak mustahil untuk Rafizi mempunyai formula yang sebenar, strategi yang sebenar untuk menumbangkan PH. Tapi saya rasa tidak akan ada, tidak tahulah kalau Rafizi nak buat begitu kah, ataupun mungkin ada langkah yang macam pernah terjadi sebelum ini. Beberapa ahli parlimen keluar parti, yaitu melalui langkah Sheraton. Jadi adakah selepas Rafizi kalah ada lagi langkah untuk selepas ini ada langkah untuk tumbangkan Anwar ke apakah yang diketuai oleh Rafizi? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan, tapi kita dapat lihat mungkin Rafizi tidak akan melakukan perkara sedemikian. Jadi melalui komen ini, adakah Rafizi akan menyertai parti lain? Itu pertama. Yang kedua, adakah Rafizi akan tumbangkan Anwar, tumbangkan PH? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda?